Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penyampaian pingat Sukan Asia bagi acara wushu dengan atlet negara meraih pingat perak. Pendekatan pelbagai disiplin membantu meningkatkan pemulihan pesakit anestesia. (23 September menjadi hari istimewa kepada semua warga guru kerana jasa mereka diingati dan dihargai melalui majlis sambutan Hari Guru. Tahun ini, 39 guru menerima anugerah sempena sambutan tersebut. Sorotan Majlis Sambutan Hari Guru ke-33 mengimbas kembali detik-detik manis majlis sambutan yang memartabatkan kerjaya guru dalam menyumbang pembangunan kapasiti tenaga manusia. Yang mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru di negara ini. Semoga segala usaha para guru dalam mendidik anak bangsa akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beta juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penganugerahan ini akan menjadi pencetus semangat kepada seluruh warga guru. Brunei Darussalam COVID-19 zero. Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengarah Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengarah Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, selaku wakil pribadi ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Hangzhou, Republik Rakyat China bagi menghadiri Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Asia ke-19.
Upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-19 berlangsung semalam di Stadium Hangzhou Olympic Sports Centre. Terdahulu, Duli Teraman Mulia berangkat ke Yiyuan Banquet Hall, Ziji Hotel, Hangzhou bagi menghadiri majlis makan tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Puan Peng Liyuan. Atlet wushu negara kesukan Asia ke-19 meraih pingat perak. Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penyampaian pingat. Basma Lakar meraih pingat tersebut dalam acara Taiji Quan dan Taiji Jian Wanita. Tempat pertama dimenangi oleh peserta dari China, manakala tempat ketiga diraih oleh atlet dari Hong Kong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikon guru paling sempurna kerana baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan dasar pendidikan spiritual umat manusia. Tanpa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan terjerumus dalam kesesatan kerana apa yang diajarkan oleh baginda tidak hanya berguna di dunia tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallim sepanjang zaman semasa acara malam munajat sempena sambutan Hari Guru ke-33. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama yang juga memimpin bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Acara turut disemarakan dengan penyertaan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir dan di Jakarta, Republik Indonesia, serta dari Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di London, United Kingdom dan Republik Singapura bersama para pelajar, warga kerja serta keluarga masing-masing di negara-negara tersebut. Penyemakan maklumat penting terutama berkaitan perkembangan teknologi digital dan komunikasi yang pantas bagi penyebaran maklumat dan perhubungan. Kenyataan tersebut disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua pada persidangan Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan AMRI ke-16 yang berlangsung di Da Nang, Republik Sosialis Vietnam. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas penerangan negara Brunei Darussalam dan juga Timbalan Pengerusi AMRI berkata, eksploitasi dan manipulasi maklumat berpotensi mengganggu asas ASEAN. Yang Berhormat Pihin antara lain juga menekankan kepentingan untuk terus mengutamakan kepercayaan orang ramai melalui rangka kerja perundangan yang kukuh untuk memerangi berita palsu dan memanfaatkan celik maklumat termasuk perhubungan dan rangkaian di bawah ASEAN Task Force on Fake News untuk menentang penyalahgunaan data. Yang Berhormat Pihin seterusnya menekankan sektor penerangan penting dalam ekosistem dunia bermaklumat dan seterusnya mengalu-alukan penglibatan bersama rakan-rakan dialog ke arah meningkatkan keberadaan ASEAN di luar rantau Asia Tenggara. Ini jelasnya akan meningkatkan reputasi dan sentraliti ASEAN melalui sokongan dan persetujuan bersama dalam semangat perpaduan ASEAN. Yang Berhormat Pihin juga menghadiri persidangan AMRI Plus 3 ke-7 dan mengadakan perjumpaan dua hala dengan Tuan Yang Terutama Nguyen Man Hung, Menteri Penerangan dan Perhubungan Republik Sosialis Vietnam. AMRI ke-16 bertemakan Media from Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN.
Keselamatan dan pemeriksaan pesakit boleh dipertingkatkan melalui penjagaan anestetik atau bius berkualiti. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut pada majlis pembukaan persidangan anestesia Kemas Kini Anestesia 2023 pagi tadi di salah sebuah hotel di Jerudong. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar selaku Pengarah Eksekutif Jerudong Paramedical Center JPMC turut menyentuh mengenai perkembangan bidang anestesia dalam penyepaduan kecerdasan buatan dan pembelajaran sistem. Teknologi tersebut telah membuka sempadan baharu yang membantu meramalkan tindak balas pesakit terhadap anestesia, menyesuaikan dos uban dan mengoptimumkan pelan rawatan. Menurut Menteri Kesihatan lagi, pendekatan pelbagai disiplin dengan protokol penjagaan anestetik dapat membantu meningkatkan pemulihan pesakit anestesia serta membantu menyediakan pemantauan yang selamat. Jerudong Paramedical Center, Pantai Jerudong Special Center, fellow colleagues, DMC and PJC. Kira-kira 80 peserta menghadiri persidangan tersebut termasuk para profesional penjagaan kesihatan dalam dan luar negara. Persidangan yang menampilkan speaker-speaker tempatan dan luar negara ini menyediakan platform penting untuk berkongsi pandangan dan penyelidikan terkini dalam anestesiologi dan penjagaan. Persidangan dianjurkan oleh JPMC dengan kerjasama Persatuan Anestesiologi Brunei Darussalam. Youth Town Hall kali ke-7 menyaksikan dialog bersama Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Laungan dikir terus bergema bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat petang kemarin, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan majlis dikir ke Masjid Universiti Brunei Darussalam. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis merupakan aktiviti tahunan bertujuan meningkatkan lagi rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga meneruskan lagi majlis serupa lewat petang kemarin di Masjid Kampung Belais, daerah Temburong. Mengetuai rombongan, Kolonel Bersara Muhammad Harith Rashidi bin Haji Muhammad Jamin, pemangku timbalan Setiausaha Tetap Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga mengadakan majlis dikir Pusat Dakwah Islamiyah bersama mualaf di Balai Ibadat Kampung Merangking, Bukit Sawat, daerah Belait. Hadir Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Majlis turut diisikan dengan tazkirah bertajuk Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih 2,000 orang dicatatkan mengunjungi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah sejak dibuka pada 17 September lalu. Bagi memeriahkan lagi kunjungan orang ramai ke Balai Khazanah tersebut, Biro Keagamaan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT mengadakan program Brunei Darussalam berselawat. Antara yang hadir, Awang Haji Abdul Rajin bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah, dan Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Melalui program ini yang memberi peluang kepada para pengunjung untuk membaca selawat beramai-ramai. Hikmah selawat ini adalah untuk kita mengingati Nabi Muhammad kita, untuk kita ni benar-benar bersyukurlah kenapa ia sanggup untuk berjuang untuk umat-umat. Berselawat itu adalah
Yang pertama, kita mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat 10 darjat, dihempuskan 10 keburukan dan diberikan 10 kebaikan. Pameran yang diadakan bersempena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun memberikan peluang kepada orang ramai menghayati kehidupan dan akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mendapat sambutan aktiviti penulisan surat cinta kepada Rasulullah. Dapatlah kami juga menikmati, merasakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasa terharu dengan tambut berkenaan yang menjadikan menjadikan ilham untuk masa akan datang. Sebelumnya masuk kemari, kita ini berselawat. Dalam masa berselawat ataupun kami sudah rasa terharu dan terkenang betapa jasa Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hambanya, kepada kita ini. Jadi kami dan saya merasa terkilan dan terharu dapat melihat rambut Nabi Muhammad SAW. Rasa bersyukur. Memacu transformasi digital, memastikan kemampanan sektor pengangkutan dan infokomunikasi serta transformasi organisasi merupakan antara kunci 6 objektif strategik utama dalam Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi 2025. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa acara Youth Town Hall ke-7 di Jabatan Perdana Menteri kemarin. Lebih 350 belia menyertai acara tersebut yang membawa tema Transforming Brunei Through Technology, Accelerating Growth, Bridging the Gaps. Dalam perkongsiannya, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga berkata perlunya mewujudkan satu piawaian dan bergerak lebih pantas dalam mengejar indeks global yang memerlukan kerjasama dengan negara lain mengenai keselamatan siber. Turut disentuh ialah pembangunan model insan, pelan induk ekonomi digital dan keterangkuman teknologi. Youth Town Hall kali ini dianjurkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Young Professionals Network Brunei dengan sokongan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar yang mengikuti kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP Yayasan yang akan menduduki peperiksaan awam pada akhir tahun ini. Bagi pelajar dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat. Sementara itu, bagi pelajar dari daerah Totong dan daerah Blain, majlis serupa diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Blain. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Kursus Teranum Al-Quran bagi peringkat pralanjutan yang diadakan dalam 2 sesi berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, kursus dianjurkan untuk memberi peluang kepada para belia
mendalami disiplin ilmu teranum Al-Quran secara bertelaki dengan guru yang berkemahiran dalam bidang teranum agar dapat melahirkan lebih ramai qari dan qari'ah. Jabatan Urusan Haji melalui bahagian bimbingan haji dan umrah pagi tadi mengadakan kursus asas haji bagi jemaah yang terpilih, jemaah dalam senarai menunggu dan orang ramai. Di daerah Blyth, kursus diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blyth dan Masjid Zainab Lumut. Kursus antara lain menyebarluaskan lagi ilmu manasik haji dan memberi kesedaran tentang kefarduan ibadat haji. Di daerah Tutong, kursus diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Penganjuran kursus adalah sebagai langkah awal bagi mempersiapkan jemaah yang diletakkan dalam senarai menunggu giliran menunaikan ibadat haji dan terpilih. Manakala di daerah Temburong diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Kursus diadakan setiap hari Ahad sebanyak 6 sesi mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi sehingga 29 Oktober. Sektor pendidikan yang sememangnya dinamik perlu melalui transformasi untuk terus relevan demi memastikan sistem pendidikan dapat menghasilkan sumber tenaga manusia yang dihasratkan. Justru para penerima anugerah guru cemerlang berpendapat setiap guru perlu sentiasa tekun dan bersungguh-sungguh dalam merancang prosedur pengajaran dan pembelajaran serta mahir dalam menerapkan pelbagai jenis kemahiran dan teknologi pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita ni mestilah sentiasa berfikiran positif dan juga sentiasa kreatif. Kata orang lebih confident dan lebih berani untuk menerima apa sahaja cabaran yang akan datang. Kita ni bersedia menyahut visi-misi ke negara melalui aktiviti-aktiviti Kementerian Pendidikan untuk lebih maju dan sedia menerima cabaran akan datang. Saya berharap semua penerima-penerima anugerah Hari Guru akan dapat bersatu dan berkolaborasi untuk membina strategi yang efektif. Guru kan hendaklah ada inisiatif bersemangat bukan sahaja untuk mendidik, mengajar anak didik ketanik, tapi untuk bukan sahaja cemerlang di dunia tetapi untuk bekal mereka di akhirat kelak. Bergelar pendidik merupakan tugas mulia dan amat mencabar. Sedari umur 5 tahun, anak-anak diserahkan kepada tenaga pengajar untuk dididik menjadi insan kamil pada masa akan datang. Sempena Hari Guru tahun ini, berita perdana meninjau cabaran dan pengalaman 2 orang guru prasekolah yang mengajar di daerah Blyth dan daerah Tutong. Bersama Nadira Haji Omar untuk laporannya. Mengajar di Sekolah Rendah Pangeran Setia Negara, Pangeran Haji Muhammad Yusof di Seria, Awang Syamsul Rizal bin Haji Saleh telah menjadi guru prasekolah selama 13 tahun. Mengakui mengajar murid-murid yang berusia 5 dan 6 tahun merupakan satu nikmat yang tidak ternilai kerana tidak semua orang boleh menggalas tugas mulia ini. Cabaran menjadi guru pra ni selalunya pada awal tahun kerana murid sentiasa menangis pada hari pertama sekolah. Untuk mengatasi tangisan ini di hari pertama, pada mereka akan mengadakan pra-orientasi untuk membiasakan diri mereka dengan suasana sekolah. Pengalaman sama turut dikongsikan oleh seorang lagi guru di Sekolah Rendah Benutan di daerah Tutong, Dayang Noraidah Umi Misali binti Abdullah Yusof yang berpengalaman selama 32 tahun dalam bidang pendidikan. Cabarannya pelbagailah cabaran pasal kanak-kanak ini yang datang dari pelbagai bangsa, pelbagai ragam, attitudes, ada yang dia tahu menulis, membaca. Jadi
dalam 3 bulan dorang sekolah, at least ada dorang tahu macam A, I, U, tahu 1, 2, 3. Kami sayang Cikgu Umi. 2 campur 6. Meskipun banyak cabaran yang perlu dilalui, guru-guru berhati wajah ini tetap meneruskan semangat dan tanggungjawab mendidik anak bangsa. Jiwa yang kental dan pengorbanan tulus mereka ini sejajar dengan tema sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Berkualiti, Pemacu Transformasi Pendidikan. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTB. Kepada warga guru dan pendidik diucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu, jasamu tetap dikenang. Guru yang ikhlas dan tulus dalam membimbing dan mengajar kami untuk memastikan kami berjaya dan cemerlang. Buah mengkudu, buah tamat, ular berbulu di pohon keramat. Buat guruku yang terhormat, moga selalu mendapat rahmat. Syukran jazilan ala jami'il irsyad wan nasihah wal juhudil mabzulah. Tula hazal waqt. Mayit alim sangit. Terima kasih kepada semua guru kerana sumbangan mereka dengan memberikan ilmu kepada kami dan menjadi suri teladan yang sangat baik kepada kami. Kejayaan kami merupakan hasil usaha gigih cikgu. Tanpa kesabaran cikgu, kami hanya seperti layang-layang terputus talinya. Terima kasih telah mengajar dan mendidik saya selama ini. Semoga cikgu-cikgu sentiasa diberkati dan mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Selamat Hari Guru kepada guru-guru saya yang mendidik saya menjadi orang yang cemerlang dan berdisiplin. Bandar Seri Begawan, nuridu an nuqaddim kalimatis syukri wa taqdiri li kullil muallimina khususan li muallimil madrasatil arabiyyatil i'dadiyah di Bandar Seri Begawan. Selamat Hari Guru, Aidul Muallim Sa'id, ma'assalamah. Selamat Hari Guru. We love you, teachers. Selamat Hari Guru. Jasamu akan kami kenang selalu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih dan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Guru berkualiti, pemacu transformasi pendidikan. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Negara Brunei Darussalam memenangi pavilion terbaik di Expo Antarabangsa Sabah SIE 2023. Penganugerahan diberikan berdasarkan kriteria pemilihan termasuk inovasi, interaksi pelanggan dan penglibatan, paparan produk dan penjenamaan. 21 buah syarikat tempatan menyertainya dengan mempamerkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Dikendalikan melalui Darussalam Enterprise Dare dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Pavilion Brunei memberi peluang kepada perusahaan tempatan. Sebagai pameran perdagangan utama Sabah SIE 2023, disertai oleh lebih 300 peserta daripada 20 buah negara. Acara berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Perkhidmatan fisioterapi di Aras B2 Blok 8 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan berpindah ke Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bermula Isnin 2 Oktober 2023.
Kementerian Kesihatan dalam pengumuman medianya memaklumkan pemindahan tersebut adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengubahsuaian yang akan dijalankan di Blok 8 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Sehubungan itu, perkhidmatan pesakit luar bagi perkhidmatan fisioterapi akan ditutup sementara bermula esok hingga 30 September 2023 bagi memudahkan pemindahan peralatan-peralatan perubatan dan keperluan bagi perkhidmatan tersebut. Sebarang pertanyaan hubungi 2242424 sambungan 5749 atau 6031 pada waktu bekerja. Pasukan Kluster 5 muncul juara dalam kejohanan bola jaring sempena Hari Guru ke-33 Anjuran Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam BNA. Kejohanan berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Kejohanan seumpamanya merupakan salah satu aktiviti sukan dan riadah bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Guru ke-33 tahun ini. 16 pasukan menyertai kejohanan yang dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dinobatkan sebagai juara kejohanan futsal sempena sambutan Hari Guru ke-33 setelah menewaskan pasukan futsal Jabatan Pengajian Islam JPI Guru Ugama melalui sepakan penalti 4-3. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, acara diadakan petang tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Dalam kejohanan tersebut, Awang Amir Hazwan dari pasukan Tutong K5A mendapat hadiah penjaring terbanyak, manakala hadiah pemain terbaik diberikan kepada Awang Muhammad Asri bin Haji Aspar dari pasukan Kupu SB. Pasukan Brunei DPMMFC memulakan saingan peringkat kumpulan A bagi Piala Singapura lewat petang tadi. Berlangsung di Stadium Jalan Besar, perlawanan berkesudahan Brunei DPMMFC 1, Alberix Niigata 1. Tamasya Sukan Asia ke-19 secara rasmi membuka tiranya semalam di Bandar Raya Hangzhou, Timur China. Acara penuh gilang gemilang itu diadakan di Stadium Olympic Sports Center. Kontingen negara Brunei Darussalam menyertai 3 acara sukan iaitu angkat berat, karate dan wushu. Presiden China Tuan Xi Jinping melancarkan sukan yang tertangguh tersebut disebabkan COVID-19 di stadium yang mempunyai kapasiti kira-kira 80,000 penonton. Bronze medalist from last year's World Championships in the women's flyweight category.